Salam sejahtera Puan. Nama saya Divya Shankari Gopal. Low matrik saya 10 DLS 20F 2038. Saya dari DLS 2A. Selamat sejahtera Puan. Nama saya Shivanita Anak Perempuan Ramesh. Nombor matrik saya adalah 10 DLS 20F 2078. Saya dari kelas DLS 2A. Selamat sejahtera Puan, nama saya ialah Darsna Anak Perempuan Ramasamy. Saya dari kelas DTP 2A. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DTP 20F 2010. Sebelum saya mulakan, jom tengok satu video. Inilah keadaan bandar Mentakak banjir pada kali ini. Kalau kita tengok, ini adalah lorong yang terkenal sebagai lorong Aroba, restoran Aroba. Assalamualaikum. Tapi masih tak syak lagi lah. Tak syak. Ini panas. Oh, sangat dahsyat. Paling dahsyat. Ini di masjid. Jangan pegang wayar Ini di masjid ini di kampung Batu Kapur. Okey. Masjid kampung Batu Kapur. Submerge, completely submerge. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kami tengok, ni wayar dah sampai kat sini. Oh. Rasanya asalnya lagi tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kamu kena hati-hati kat sini sebab penduduk masih tidak boleh dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Beginilah suasananya di Kampung Batu Kapur. Air menenggelami rumah di kampung ini sejak Ahad lalu. Air sudah semakin surut berbanding beberapa hari yang lalu. Paras air terlalu tinggi sehingga rumah di kawasan yang berbukit pun turut ditenggelami air banjir. Beginilah suasananya seakan seperti di sebuah pulau. Nusa tercinta, kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai anawatan berbilang kaum dan hidup secara bersama sehati jiwa. Ibarat peribahasa, seikat bak sirih, serumpun bak serai. Sehubungan dengan itu, kebanyakan anggota masyarakat hidup berjiran di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar. Mereka saling berhubung, bertemu dan berurusan antara satu sama lain. Namun, terdapat lakaran suram yang menyembunyi kita bahawa ada pandangan yang menyatakan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini dikatakan semakin terhakis. Ibarat hidup sekan mati tak tahu tak mahu. Banyak kempen dan usaha telah dijalankan oleh pelbagai pihak untuk merapatkan kembali hubungan masyarakat melalui bekerjasama begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mulainya adalah usaha-usaha memupuk semangat bekerjasama. Okey, semangat bekerjasama merupakan salah satu elemen penting dan vital yang membantu melahirkan anggota masyarakat yang harmoni, mempunyai jati diri dan semangat cinta akan negara. Dengan itu, peranan sekolah amat penting dalam memupuk semangat bekerjasama kepada murid-murid di sekolah. Melalui pengajaran dan pembelajaran, para guru boleh membimbing murid-murid tentang kepentingan semangat bekerjasama. Pelbagai aktiviti berbentuk seperti bergotong royong, membersihkan kawasan rumah, mengemas dan menceriakan bilik darjah, menghias sekolah dengan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan sebagainya dapat diimplikasinya. Hal ini dapat menunjukkan keharmonian dan kehidupan
Rakyat Malaysia melalui semangat bekerjasama yang diterapkan di peringkat sekolah ibarat meluntur bulu biarlah jadi rebungnya, membolehkan keharmonian masyarakat yang terbentuk. Selain itu, semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk melalui kempen-kempen kesedaran oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan seharusnya mengadakan kempen memupuk semangat bekerjasama dalam kalangan masyarakat dari semasa ke semasa agar terus subur dalam sanubari mereka. Tuntasnya, semangat bekerjasama dalam kalangan masyarakat membolehkan semua anggota masyarakat memahami antara satu sama lain. Masyarakat yang berbilang kaum ini boleh mempelajari berbezakan budaya dan sistem sosial masyarakat. Lain seterusnya memahami sensitiviti lain seterusnya mentoleransi, bekerjasama dan saling menghormati. Tegasnya, semangat bekerjasama penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu dan seterusnya dapat memacu pembangunan negara ke arah yang kegemilangan. Selain itu, sebenarnya semangat kerjasama dalam masyarakat dapat dipupuk melalui peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa yang paling penting di kalangan anak-anak sekarang. Kerjasama ini boleh dipupuk melalui penglibatan ibu bapa bekerja sama-sama ahli keluarga yang terdiri daripada anak-anak dalam pelbagai aktiviti yang diadakan di kawasan tempat tinggal mereka. Ibu bapa sewajarnya membawa anak-anak mereka menyertai aktiviti yang kemasyarakatan seperti bergotong royong, majlis sambutan perayaan ataupun perjumpaan bulanan komuniti. Macam tu. Manfaatnya setiap keluarga akan dapat dipertemukan dengan semua jiran, saling berkenalan dan merapatkan hubungan. Mereka akan lebih mesra saling membantu bagai awal dengan tebing tanpa membezakan warna kulit, bangsa ataupun kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahawa semangat bekerjasama dalam kalangan anggota masyarakat dapat membentuk ukhuwah yang kukuh dan ampuh. Pendapat saya ingin berkongsi tentang mengapakah masyarakat kita perlu bekerjasama dalam kehidupan. Masyarakat Malaysia haruslah mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain untuk menjaga kestabilan ekonomi secara bekerjasama dalam perindustrian negara. Seterusnya, rakyat haruslah mengekal perpaduan disebabkan orang asing supaya tidak menjajah negara kita. Akhirnya, masyarakat Malaysia haruslah bertoleransi antara satu sama lain untuk menjaga nama negara kita dan memajukan politik negara. F2078. Pengajaran yang saya telah dipelajari adalah daripada isu semasa ini ialah dalam sebuah pasukan kerjasama haruslah ada untuk mencapai kejayaan, meringankan beban mereka. Seperti pada masa yang terdekat, kini banyak kawasan tempatan telah melanda banjir. Contohnya, tanpa mengira agama semua penduduk, Malaysia bekerja sama ketika membersihkan tempat ibadat. Ini dapat menunjukkan semangat perpaduan antara satu sama lain. Selain itu, semua perkara positif dan negatif dapat diselesaikan apabila kita kerjasama. Sewaktu kita bekerjasama, kita dapat berhubungan baik antara kaum lain. Oleh itu,
kaum lain dapat mengenali antara satu sama lain. Hal ini demikian, penduduk dapat berkomunikasi dengan kaum lain. Dengan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Oleh itu, kerjasama dapat memainkan peranan penting untuk mengekalkan perkara-perkara negatif. Pengajaran adalah apa jua perkara yang akan kami hadapi, kita boleh melakukannya dengan nilai kerjasama. Hal ini demikian kerana dapat menyelesaikan konflik dalam satu perkara. Sebagai contohnya, penduduk yang tidak melanda banjir menolong penduduk yang melanda banjir dengan mengangkat barang-barang keperluan mereka. Bukan itu saja, agensi-agensi kerajaan membantu kawasan yang melanda banjir dengan menghulurkan bantuan dari segi makanan, pakaian dan keperluan asas yang lain. Selain itu, pihak-pihak kerajaan ingin memberi kewangan atau sebagai sumbangan kepada mangsa-mangsa yang mangsa dibanjir. Sebagai kesimpulannya, semangat bekerja sama ini adalah satu amalan yang sesuai dengan konsep baru untuk membentuk satu rupa bangsa Malaysia. Dengan adanya semangat bekerja sama, perpaduan muhibah dan perpaduan akan dapat dipupuk di kalangan rakyat. Tegasnya, semua rakyat Malaysia patut mengamalkan semangat demi kepentingan bangsa dan nusa.